Politik. Mendengar saja perkataan itu mungkin membuatkan kita rasa muak. Penat melihat drama-drama politik dalam dan luar negara. Janji-janji manis yang ditaburkan kepada rakyat tidak ditepati, seperti tidak pernah benar ikhlas dalam perjuangan. Tahukah anda bahawa terdapat sebuah buku yang ditulis sebagai perlambangan drama-drama politik ini? Judulnya dalam bahasa Inggeris, Animal Farm, dan telah diterjemahkan oleh ITBM yang bernama Politik Kandang. Politik Kandang merupakan salah sebuah satira politik teragung sepanjang zaman. Buku ini sesuai dibaca oleh semua lapisan masyarakat. Kecemerlangannya tidak malap walaupun puluhan tahun sudah berlalu. Tulisannya ini kekal sebagai satira agung yang menceritakan wajah gelap sejarah moden. Pengarangnya, Eric Arthur Blair atau George Orwell, dilahirkan pada 1903 di India ketika ayahnya berkhidmat sebagai pegawai kerajaan British. Keluarganya berpindah ke England pada 1907 dan pada 1917, Orwell memasuki Eton dan sering menyumbangkan tulisan beliau kepada pelbagai majalah kolej. Dari 1922 hingga 1927, beliau berkhidmat dalam pasukan Indian Imperial Police Force di Burma. Pengalaman Orwell di Burma melahirkan Burmese Days, novel pertamanya. Setelah itu, beliau hidup dalam kemiskinan selama beberapa tahun sebelum pulang ke England. Di sana, beliau sering bertukar kerja sebagai guru pribadi, guru sekolah dan pembantu kedai buku. Beliau juga turut menyumbangkan ulasan dan rencana untuk beberapa penerbitan berkala. Pada tahun 1936, beliau diupah untuk melawat kawasan-kawasan yang mempunyai kadar pengangguran yang tinggi di Lancashire dan Yorkshire. Dari sini, beliau melahirkan bukunya The Road to Wagon Pier, dan pada tahun 1945, terbit The Animal Farm, sebuah satira politik beliau yang unik sehingga namanya masyhur ke seluruh dunia. Buku ini merupakan inspirasi dari revolusi Rusia pada tahun 1917. Buku ini mengisahkan tentang sekumpulan haiwan. Setelah menghalau manusia yang menjadi tuan mereka, haiwan di ladang manor mengharapkan kehidupan yang lebih bebas dan makmur. Namun, mereka terjebak dalam rupa kehidupan lama apabila golongan elit tidak berhati perut dalam kalangan mereka sendiri memegang tampuk kuasa. Sebuah kisah pengkhianatan idealisme menerusi kekejaman dan korupsi yang dikarang oleh George Orwell masih segar dan relevan pada hari ini meskipun telah lama diterbitkan. Untuk memahami kisah ini, kita perlu mengetahui bahawa dalam struktur masyarakat haiwan, khinzir merupakan pemimpin bagi haiwan di ladang manor ini. Jadi, kisah bermula apabila seekor khinzir tua bernama Major yang sudah nazak memanggil semua haiwan dalam sebuah perhimpunan untuk menyampaikan wasiatnya. Major menyampaikan sebuah ucapan yang membangkitkan semangat haiwan-haiwan di ladang tersebut dengan mengingatkan mereka betapa kejamnya manusia terhadap haiwan dan mereka perlu bangkit dan lawan terhadap manusia. Mr. Jones, iaitu tuan kepada ladang manor, merupakan seorang yang tidak bertanggungjawab dan pemabuk. Pada suatu hari, Mr. Jones terlupa memberi makanan kepada haiwan-haiwan di ladangnya. Oleh sebab itu, revolusi haiwan berlaku dan Mr. Jones bersama pekerjanya dihalau dari ladang tersebut. Maka, terciptalah sebuah ladang yang bersifat autonomi dan dipimpin oleh Napoleon, pengganti Major, bersama-sama khinzir yang lain. Nama ladang manor ditukar menjadi ladang haiwan dan animalisme merupakan ideologi bagi organisasi ladang tersebut. Di dinding reban tertulis 7 rukun animalisme yang membentuk ladang haiwan.
Pertama, apa-apa yang berkaki dua ialah musuh. Kedua, apa-apa yang berkaki empat ialah sekutu. Ketiga, tiada haiwan yang patut memakai baju. Keempat, tiada haiwan yang patut tidur atas katil. Kelima, tiada haiwan yang patut meminum arak. Keenam, tiada haiwan yang patut membunuh haiwan lain. Dan ketujuh, semua haiwan adalah sama. Pelbagai propaganda yang telah dilakukan oleh Napoleon dan kaum khinzir untuk menerapkan nilai-nilai animalisme ini. Malah, terdapat kambing biri-biri yang menjadi pengikut setia sambil melaungkan slogan 4 kaki baik, 2 kaki buruk. Mereka juga mempunyai lagu patriotik yang berjudul The Beast of England. Namun, setelah berlakunya beberapa peristiwa politik, rukun-rukun ini dilanggar oleh ahli politik haiwan sendiri. Sebagai contoh, Napoleon telah membunuh haiwan yang lain, iaitu Snowball, kerana dilihat sebagai musuh politiknya dan dianggap pembelot. Selain itu, kaum khinzir juga telah menduduki rumah Mr. Jones dan memakai baju, tidur di atas katil dan meminum arak. Mereka memberi justifikasi bahawa khinzir merupakan haiwan yang memimpin, maka mereka layak untuk melakukan hal-hal seperti itu. Ada juga peristiwa di mana kaum khinzir bersekongkol dengan manusia dalam hal-hal politik. Maka mereka menukar rukun-rukun animalisme dan ada yang dipadamkan di dinding. Yang tinggal hanyalah semua haiwan adalah sama. Namun, rukun itu juga bertukar menjadi semua haiwan adalah sama, tetapi ada haiwan yang lebih sama dari yang lain. Malah, slogan kambing biri-biri juga bertukar menjadi 4 kaki baik, 2 kaki lebih baik. Di sini, George Orwell mengkritik keras terhadap ahli politik yang tidak langsung memegang kata-kata dan prinsip ideologi yang diterapkan kepada masyarakat. Sungguh ironi segala tindakan mereka yang tidak seiring dengan kata-kata. Semuanya itu hanyalah propaganda semata-mata dan bukanlah prinsip yang patut teguh dipegang. Kehidupan haiwan ketika pemerintahan Napoleon yang diidamkan menjadi semakin baik itu tidak langsung tercapai, malah menjadi lebih teruk dan sengsara. Masyarakat haiwan hidup dengan penuh kemiskinan. Walaupun novel ini berasaskan revolusi Rusia, namun naratifnya melangkaui peristiwa tersebut. Kisah politik kandang ini memberi bayangan terhadap bagaimana revolusi atau perubahan politik berlaku secara umum. Sejarah berulang sendiri dan manusia sentiasa tamak dengan kuasa, harta dan keuntungan. Babak terakhir dalam novel satira ini sangat penting dan memberi kesan yang mendalam terhadap kisah ini. Napoleon dan kaum khinzir kini bersama-sama manusia bekerjasama dan mengadakan sebuah majlis untuk persekutuan tersebut. Nama ladang haiwan kini bertukar kembali menjadi ladang manor. Ketika khinzir dan manusia bermain kad ceruk dalam majlis tersebut, haiwan lain melihat mereka di luar tingkap. Mereka tidak dapat lagi mengenal perbezaan antara khinzir dan manusia. Bagi mereka, kedua-duanya sama sahaja.